Okey, Assalamualaikum. Kita sambung tugasan kita pada sesi lepas. Hari kita masih belum siap lagi setting. Okey, untuk buat template. So, kita terus je open template kita Semoga saya harap awak semua sihat lah Okey, my template. Saya tak terus buka kat sini lah. Okey, saya tak buka kat sini lah Saya akan terus buka dekat recent template. Saya ajar awak itu. Okey, yang ini setting style kita. Ada yang kita dah siap title block kita gitu Okey. Saya tekan je kat sini. Kita tunggu dia open. Ingat kertas lah Ingat saiz kertas berapa. A1 size. Ni dia. Kalau AO size 10189 kali dengan 841. Kalau A1 size 841 kali dengan 594. A2 size 594 kali dengan 420. A3 size 420 kali dengan 297. A4 size 297 kali dengan 210. Jadi akan hafal tu. So kita dah buat yang ini dekat MV setup. Maksudnya dekat menggunakan MV setup di pada model. Okey. Hari ni saya nak ajar cara kedua. Okey, saya nak ajar cara kedua di layout paper. Okey. Pertama kita kena insert lah layout paper ni ada 4 keping. Permulaan lah kita buat 4 keping. Maksudnya kita buat untuk saiz A4, A3, A2 dan A1. Lepas tu kita baru cerita tentang cara nak buat kata saiz paper tu di layout tu. Okey, dan tu baru kita masuk borderline dan juga title block. Okey, pertama kita insert dulu. Lepas tu kita setting paper dia dan kita masukkan saiz paper dia. Saiz paper mengikut saiz paper. Okey, rectangle masukkan rectangle. Okey, kemudian tu baru kita masukkan borderline title block dia. Okey, pertama ni kita masuk dekat bawah ni. Cuba tengok ni model. Okey, ni model space untuk kita melukis. Yang layout ni paper untuk kita mencetak lukisan. Kerana kita guna ni untuk sekiranya lukisan kita banyak, kita nak masukkan satu lukisan berlainan skala. Jadi kita kena gunalah yang terbaik lah. Kita guna layout paper. Okey, sekarang saya dah dalam AutoCAD ni, software ni dia dah sediakan satu layout, kadang-kadang dua. Okey, jadi kita ambil satu, insert. Nampak campur ni, new layout, klik 2, new layout lagi 3. Okey, ini 4. Ini saya cakap sebab kita nak buat 4 dulu. Okey, kalau nak buat banyak nanti kita masukkanlah kemudian. Okey, sekarang ni saya nak tukar dulu nama layout satu ni kepada A1, A4 size. Okey, saya double klik. Okey, saya masukkan tulisan saya A4 size. Okey, saya nak buat okey, tak apalah, A4 size dulu lah Dan tu saya letak A3 size. Saya close je. Okey, lepas tu saya letak A3 size. Tak apa, close je dulu. Okey, kemudian tu A2 size. Dia keluar ni, memang dia akan keluar. Kita memang kena nak ubah dia, tapi kejap. Okey, saya tunjuk step by step sekarang. A1. Okey, dah selesai. Okey, siap ni. Kita masuk pula satu-satu. Ukuran kertas dia. Pergi klik kanan. Okey.
Kalau tadi dia akan keluar terus dialog box dia tu, tapi kali ni kita nak panggil balik dialog box dia tu dengan cara macam ni lah. Okey. Klik kanan, arahkan je dekat dialog apa tu, muka apa ni nama, layout satu yang awak nak tadi, awak namakan tadi. Dan tu letak page setup manager. Okey, dah selesai. Pastikan ni A4. Okey, kalau ikutkan dia bagi ukuran ni dah memang A4. Okey, jenis landscape. Kalau awak nak terima boleh je terus, tapi saya mungkin nak check ada apa-apa yang perlu saya nak modify ke, dan saya nak masukkan nama printer dan sebagainya, nak setting sikit. So saya pergi modify. Okey, kita pergi kat printer plotter ni, tukar dia punya nama printer kalau kita dah tahu. Tapi macam ni kita nak sistemkan untuk kesesuaian semua. So kita tak payah tulis dulu printer, kita ambil e-plot dulu. Okey, DWF 6 e-plot. Selepas kita ambil ni, kita kena pergi kat properties, kita tengok size untuk print dia tu muat tak. Okey, pergi modify standard paper size printable area ni, kita kena tengok. Okey, kita pergi dekat paper ISO A4 ini. Sebentar okey, kita nanti satu ISO. Okey, ni ISO itu ambil A4 sama. Ini portrait lah, jenis portrait. Okey, modify. Ini dia ada punya print area ni, warna biru ni. Kalau kadang-kadang dekat printer kita, kalau tak kena dia punya sama print area dia, kemungkinan ada yang tak masuk. Jadi kita nakkan biar paper ni semua dia boleh baca, biar printer boleh baca semua kawasan print area yang kita buat kerja tu lah. So kita kena kosongkan dulu. Okay, kita kosongkan. Next. So finish. So kita okey. Kita okey je. Ke bahagian ni dah. Kita window. Maksudnya kawasan yang kita nak beritahu dia print area tu. Klik. Okey, kita ambil center, bagi dia tengah. Dan tu kita tukar ni kepada monochrome. Apabila print, dia akan jadi hitam putih. Kalau tak nak ikut je apa standard color dan juga line type kita setting, kita ambil ACAD. Monochrome ni pun dia akan ikut juga standard color, standard ketebalan yang kita setting, type dia, jenis dia. Tapi warna tak, warna dia still hitam putih. Okey, so kalau nak ambil ikut semua, kita ambil ACAD. Ni quality lah. Kalau nak quality, nak jimatkan ink kat sini lah, nak normal ke, nak presentation ke, lebih kepada kat sini lah. So saya ambil normal lah. Okey, kemudian scale 1:1. Memang kita nak buat ikut skala 1:1. Lepas tu kita kena tengok unit. Adakah unit yang kita lukis ni dalam mm ataupun dalam inci? Maksudnya dalam metrik ataupun dalam imperial. Jadi kita kena tahulah. So kita kena aware kat sini juga. Walaupun kita dah tahu kita buat dalam metrik, biarkan je lah tapi kalau ada perubahan, kita kena ubah. Scale line weight ni maksudnya dia akan print mengikut yang kita dah buat tetapan ketebalan garisan. Okey, bila dah selesai ni, kita boleh preview. Okey, preview. Okey, so kertas ni akan jadi macam ni lah Lepas tu kita exit. Kalau kita nak ubah tukar portrait, kertas ni akan jadi macam ni. Saya tunjuk je lah macam ni. So kertas belakang ni, so kita tak mau, kita exit dulu.
kita ambil jadi landscape. So okey. Okey, kita close. Ni close. Okey, dah selesai satu. Yang ini kita boleh buang juga, tak apa, tak ada masalah. Okey. Kertas dalam yang tadi isi tadi tak hilang pun. Kalau kita pergi kat model, ni memang kertas bahagian lukisan kita, so kita tak akan hilang, tak terjejas. Okey. So langkah yang kedua, pergi dekat A3 pula, cara yang sama, langkah yang sama. Klik kanan mouse, pergi page setup manager, kemudian tu tukar, pergi modify. So apa ni paper yang disediakan, yang dia recommend kat kita adalah ukuran A4. Jadi kita kena ubah jadikan dia A3. Pergi dulu dekat sini, ambil yang DWG F6E plot. Lepas tu pergi check dekat sini, ambil paper modified. Kemudian kita pergi paper, jangan ambil ISO metric full. Saya nak awak ambil ISO biasa je. Sekejap ni. Sorry. ISO. Okay, ambil A3. A3 kita kena tahu A3 apa yang kita nak ambil. Okay, kita kena ambil yang melintang, landscape ni 420 kali dengan 297. So kita modify. So ini dah sedia ada kosong. So next je lah. Okay, next je, finish. So okay. Kemudian kita pergi kat sini, tukar ISO, paper ISO. Kita dah buat perubahan A3 tu. Okay. Lepas tu kita ambil layout, window. Yang center, scale line width. Pergi kat sini, ambil ACAD. Lepas tu kita preview. Lepas tu kita exit. Kita OK. Lepas tu kita close. Ini kita padam. Ikutlah awak fikir mengganggu kan. Ulang langkah lah nampak print area dia macam ni. Ni kalau kita buat kertas, buat title block, kadang-kadang dia tak nampak lah. Kalau kita title block dia dekat keluar daripada garisan ni, ikutlah kita buat borderline nanti kan, masuk ke borderline dia macam ni, nanti dia tak keluar. Dia tak print lah jadi kita kena tengok lah ubat perubahan sikit. Okay, pergi kat page setup manager. Kali ni kita ambil ukuran ni A4 ni, ambil ukuran A2, modify, tukar kat sini, nama dia DWF ni 6. Kalau awak dah ada nama printer, awak tukar je lah. Awak cari nama printer awak. Okay, boleh je. Atau kalau awak nak jadikan dia PDF, awak kena pergi kat sini, drawing to PDF. Nanti drawing awak lukis tu, paper ni dia masuk ke dia akan upload secara PDF. So kita tak nak tu dulu. Kita buat je lah ni under ni. Okay, nanti kita ubah kat sini bila kita tahu nama printer, ataupun kita nak buat secara PDF, kita ubah kat sini. So ni properties, kita ambil paper ISO A4, A2 594. Okay, lepas tu kita OK. OK. Ni dia ambil ni. Okay, 594 kali dengan ni 420. Dan kita ambil window, klik bucu, ke bucu, centerkan dia. Ni scale ni, line width. Yang ni saya dah terangkan tadi, nanti kita ubah kat sini. Kali ni saya try monochrome lah. Okay, nanti boleh ubah. Kita setting je dulu. Nanti kita bila nak buat real practice, bila kita ataupun real task, masa awak nak print tu, awak ubah lah kat sini. Ni kita nak setting. Okay, bagi mudahkan kita. Exit. Lepas tu OK. Lepas tu close. So ni buat ulang langkah. Okay, setup, modify,
Ini saya ambil daripada sini dulu pula. Dia asal, dan jawab faham kita ambil je mana dulu, langkah sini dulu ke, pergi sini dulu ke, tak ada masalah. Okay, saya pergi layout. Yang penting awak tahu paper apa guna. So ni ada. So kita buat kosong. Next. Finish. Okay. Biarkan dah window, dah ni. Kita preview. Sorry. Contoh kita tekan ni kan. Alamak, tadi monochrome terlupa kan. Exit. Klik balik. Macam tu. Kalau yang penting ni preview lah, untuk menyamakan keadaan dulu. Okay, press exit, confirm, baru ok. Jangan terus ok dulu. Okay, close. Dah settle. Paper yang setting ni saya dah settle. Okay. So kita buat macam ni. Landscape kan. Saya nak masukkan kotak kat sini. Nak buat macam ni lah tadi. Macam ni, kotak ni. Saya nak buat kotak ni. Ini sebenarnya belum, dia dah memang paper tu memang dah ada. Tapi bila kita nak melukis borderline, nak lukis nak lukis garisan kat sini, kita kena ada kotak lah untuk guide dia untuk nak ukur dia. Okay, sekarang ni saya ajar Sari macam mana nak masuk kotak ni. Ni permulaan untuk line, untuk paper size ni kita boleh guna garisan lain ni lah. Okay, bukan objek lain. Sebab dia bukan yang penting, just untuk panduan je. Okay, ambil rectangle, klik. Okay, tunggu dulu, keluarkan arahan. Dia kata tentu specify first corner point. Jadi kita kena baca kat sini. Kita tak tahu kat mana. So kalau nak klik sini pun boleh, tapi takut tak tepat. So kita klik 0,0. Bermakna enter. Kemudian kita masukkan paper. Dia kat situ 0,0. Tak apa, biar area dia nanti kita move. Masukkan ukuran kertas tadi. Kita buat landscape, maknanya 297 lah. 210. Enter. Jadi dia jadi macam ni. So kita ambil move, klik je garisan ni. Okay, klik sekali lagi, baca base point kat sini. Dia minta jangan ambil tengah, sebab kita tak tahu. So kita zoomkan. Kita nak bawa bucu ni pergi kat bucu sini, walaupun bucu ni sebenarnya kita tak tahu di mana titik dia. Tak apa, kita klik je, kita bawakan, zoomkan, hampirkan. Okay, hampirkan dengan dia. So ini guide je. Okay, guide je. Okay, dah selesai. Dah selesai ni, kita ulang langkah dekat sini pula, A3. Buat cara yang sama, buat rectangle, tapi paper ukuran dia dah lain lah. Okay, 0,0. Enter. Okay, masuk paper 420,297. Move. Okay, dah siap. Langkah yang sama. Set up. Sorry, saya tersalah. Aduh. Sorry. Pergi rectangle. Okay, 0,0. 841, 594. Ini sorry, itulah. Sekejap cek baliknya. Bisa siapa tadi? Macam itu je ukuran. Betul lah. Saya dah silap. Tengok 0,0. Betul.
594,420. Move. Okay, A1. Rectangle 0,0. Balik 841,594. Movekan. Okay, dah siap. So sekarang ni guide dia dah siap. Maksudnya garisan ni, dia ni kawasan kotak ni dah siap sebagai panduan. Okay, ada dua cara nak masukkan, nak buat title border ni nanti saya akan terangkan lah. Okay, yang ini permulaan dah. Kalau awak tak ada apa-apa, saya tunjuk je dulu cara dia. Pertama, awak boleh offset 10-10 macam semalam. Okay, macam hari tu yang sesi lepas saya masukkan ni. Okay, saya dah buat garisan ni, lepas tu saya offset 10-10-10 kan. Okay, lepas tu baru saya bentukkan borderline ni. Okay, so sama cara dia, saya offset. Okay, 10 dulu. Okay, klik objek ni. Sebab apa? Kalau saya tak wujudkan kotak ni, saya tak boleh nak buat offset. Okay, so saya buat macam ni. Dia dah ada garisan. Sama je langkah. Kita explode dulu. Harap awak masih ingat lah apa macam mana cara saya ajar. Sorry, kita erase dulu yang mana tak perlu. Satu kita trim, extend dulu. Boleh je tadi sebenarnya kalau saya tak nak, saya nak terus 10-10 ke apa, tapi saya nak ajar satu-satu je dengan awak dulu. Kalau dah tahu cara, awak boleh je buat apa-apa. Kaedah maksud saya macam ni. Kalau kita dah tahu ni 10, kita offset dah terus ni 10-10. Boleh je. Lepas tu baru kita trim kemudian. Tapi sebab dia akan macam kena boom lah, kena explode jugalah. Jadi kita buat senang macam ni je lah. Sebab kita dah settlekan bahagian ni. Okay, kita offset 10. 12 sorry. Sini 12. So 10 sekejap biru lah, banyak sangat ukuran. 10. Okay, settle. Sampai sini kita ambil balik lah ukuran dia. Nak ingatkan semula. Tiga. Okay. Okay, borderline ni, title block ni sebenarnya dia tak semuanya, dia tak standard. Maksud saya bukanlah kita ada perubahan yang boleh lakukan mengikut pada sesebuah syarikat ataupun sesebuah ni lah ketentuannya. Dia kata kalau dia nak orang atas sana, awak kata dia nak ubah ke apa ke, nak lainnya title block, so awak kena follow lah. Tapi ni cara saya lah, saya nak awak seragamkan untuk semua ke bawah pelajar saya ikut ni, bagi kursus saya ni. Jadi nanti bila ada, boleh guna pakai juga sebenarnya. Okay, so ini saya tukar layer objek lain.
Sebab dia sekarang ni dia layer kosong. Saya nak pakai, kena pakai objek lain. So dia perbezaan ketebalan dia okey, ketebalan dia ni dengan ketebalan ni ada beza. Okey, jadi saya nak ubah. Okey, dah selesai yang ini. Okey, saya buat yang ini pula. Langkah sama. Ni saya tukar layer. Saya ambil offset. Offset dulu 10. Okey, kalau dah selesai, kita nak buat kat sini pun boleh. Offset je dulu. Kan kita buat sekali arung. Fokus satu-satu je. Satu step by step kita siapkan semua. Sorry, offset 10, enter. Okey, dah selesai ni. Pergi kat A3 ni, kita exploit lah. Exploit. Ini pun kita exploit. Masing-masing ni cara nak buat macam mana. Awak rasa sesuai macam mana awak yang awak nak ingat. So sekarang ni yang 20 kat sini. Okey, saya dah terangkan kenapa kita buat 20 dekat tepi. Sebab untuk compilekan sekiranya ada tender ataupun nak lipat drawing ke apa So saya dah terangkan kenapa kita buat 20 kat sini. Saya siapkan terus lah. Ini boleh je awak tak guna trim pun tak apa. Klik ni awak. So AutoCAD ni sebenarnya tujuan dia adalah untuk memudahkan kita dalam mempercepatkan membuat hasil lukisan lah. Jadi tak ada reason lah kalau kita buat kerja lambat. Kalau kita dah mahir, kita tak berapa kata kita kata AutoCAD lambat lah. Tak boleh lah kata macam tu sebab sebenarnya tujuan dia memang mempercepatkan kerja. Jadi kita kena pandailah menguasai kemahiran melukis ni dengan teknik-teknik dia macam mana cara. Okey, itu sendirilah, kemahiran tu sendiri. Bukan orang yang mengajar ataupun ibu bapa ke. Kemahiran ni memang sendiri. Lagi banyak kita berlatih, lagi kita cepat sikit lah pemikiran kita pun cepat, pemantasan pantas lah so, dia kena banyak latihan sebenarnya benda ni. Teri ni pun sama, saya buat kat sini. Okay, saya extend dulu. Extend kalau kita buat macam ni pun tak apa, tak adjust pun. Tapi pastikan sampai sini lah. Jangan nak tekan lagi, nanti akan sampai ke had yang awak klik tu. Jadi kena hati-hati. Okey. Siap. Okey. Siap yang ini. Okey, macam ni. Teri. Okey, kita ambil kat sini. Ukuran dia. Teri ni sebenarnya ukuran dia ada dua cara. Atas borderline title block dia ni ada dua cara. Nanti saya tunjuk Saya ambil ukuran dulu. Taruh dulu. Okey, lebih tu tak payah. Ini 10 juga. So balik kepada A3. Offset 10 kan. Offset 120. Sini kita buat 2 kali lah. Sama nilai tapi sebab kita nak buat offset 60. So kita trim. Klik dulu, enter to trim. Okey, klik dulu, enter, select object, trim. Okey, ni dah selesai. Layer kita jangan lupa tukar.
Kena ingat tu semua. Check semua ni. Okay, dah selesai. Langkah yang itu pula. Itu dia punya ni kat kotak kat sini. So, lain sikit. So, kita kena ambil ukuran dia. Semalam, sesi lepas, kita dah tahu. Ini 150. Sini. Sorry. Macam ni saya klik kan. Dah tersalah ambil point. Klik kan dekat ni. Okay. 25. Ini saya nak bagi dia sebaris. So 15, sana 15, 25. Ni saya tak klik lagi saya just acu je. Okay, supaya dia sama. Ni saya nak tahu berapa setiap satu ni. So ni 12. So sama 12. So 12 4 kali. Okay, kita buat dulu lah yang bawah ni. 12 4 kali itu offset 12. 1 2 3 4. Sini kita ambil offset 150. Offset 15. Sini offset 25. Offset 15. Lepas tu offset berapa Saya matikan dulu. Escape tekan escape. Saya nak pergi sebelah jap. 30. Okay, balik semula. Offset 30. Klik ni. Okay, setinggi dia berapa, tinggi keseluruhan. Klik ucu sini, bagi terus. So kita pergi sini. Yang ini tak perlu 10-10 je. Kita tahu 10-10. Yang ini penting. Sampai sini. Sini 98. Okay. Sini 15. Sini 15. Lagi 10. Sini 30. 25. Offset 25. Offset 25. Offset 15. Offset 10. 10. Tak. Skip. 10. Okay. So 10 offset lagi. Enter. So kita terima. Saya terima. Banyak sangat garisan ni kan. Kita terima. Garisan ni sepadan. Dia nak buang kat sini. Sepadan nak buang kat sini. So yang ini sepadan dia. Lepas tu kita enter. Select semua ni. Select semua. Ni chowder tray. Okay. Lepas tu kita nak ni tak ada garisan. Ini pun tak ada. Ini je ada. Okay, so kita terima juga. Sekali lagi. Ni had dia. Sini had dia.
Okey, enter. Lepas tu ini buang. Dia macam ni bentuk dia. Tukar layer. Kerana kita lupa. Okey, so kita dah pastikan layer dia sama. Kan dia lain. Ni border lain. Sama-sama border lain. So border lain. Okey, settle. Sekarang ni langkah ni sama dekat sini. Jadi kita boleh buat macam ni kaedah nak cepat. Itu saya dah tunjuk cara kan. Saya dah tunjuk cara nak bina. Cara yang permulaan kata zero lah, tak ada tapak. Tapi kalau dah ada, kita buat copy je. So kita edit, pergi ke edit ni, kita select copy with base point. Okay, klik. Pertama dia tanya kat bawah ni, command ni, base point kita nak ambil mana. Kita tak digalakkan lah ambil dekat sini ke dekat sini, sini. Sebab kita nak temukan dia bucu bertemu bucu. Okay, salah. Dekat A1. Bucu ni bertemu dengan bucu sini. Jadi sebaiknya kita kena ambil bucu ujung ni lah sebagai base point dia. So kita pergi edit balik. Copy with base point. Okay, base point ni kita ambil sini. Sini pun boleh. Okay, boleh je, tak ada masalah. Okay, tapi bucu sini boleh. Boleh tak? Tak boleh sebab dia size paper berbeza. Okay, tapi kalau dekat sini boleh berhampiran. Tapi better ambil yang bucu sini. Klik sini. Lepas tu dia kata suruh select object. Select object ni. Garisan tak perlu sebab kat paper sebelah dah ada garisan. So enter. Okay, enter. Pergi balik kat A1 size. Okay, kita pergi kat edit. Kita paste as a block. Ataupun paste saja. Kalau paste as a block, kita tak boleh padam dah. Okay, kalau paste saja, kita boleh edit. So kita paste. Klik bucu ni. Dah siap. Tukarkan layer ni. Okay, dah siap dah. Border line. Title block, sorry. Title block kita dah siap. So yang ini kita extend. Kena panjangkan. Memang A1 size ni kena panjangkan. Ni garisan ni. Okey, dah settle. Okey. Jadi ni dah selesai. Kita nak tulis dalam dia je. Nak tulis dalam. Kalau kata kita tak buat apa-apa lagi, kita kenalah tulis dalam dia. Macam saya ajar, ambil teks mati. Okey, kita buat garisan. Kita tulis, dilukis. Okey, kita boleh buat macam ni. Kita tulis lagi. Okey, sekali lagi kita buat. Tak mana-mana. Tak apa, nanti kita boleh move. Kita ambil tulisan 5. X. Maksudnya nama pelajar lah Klik. Movekan dia. Kita susun sikit. Bagi dia kemas. Okey. Ini pun sama. Klik kat tengah-tengah dia pun boleh. Samakan. Kiri, kanan. Dah. Okey, dah cantik ni. Okey. Kaedah dia samalah copy. Copy nanti kita ubah kemudian. Klik. Base point dia tanya kat sini base point. Kita jadikan bucu mana sebagai base point kita. Okey. Untuk kita nak mudahkan kita supaya dia terletak tu sama je. Okey. Sama je dia punya kedudukan. Okey. Ni tukar disemak. Disemak oleh. Ni tajuk. Ini tarikh. Ini skala. Ini nombor lukisan. Ini simbol. Okey.
Okey, selesai bab ni. Okay. Sama dekat layout, dekat model pun ada. Kan? Okey. Sekarang saya nak ajar lagi mudah. Kita dah buat dekat model. Ini kalau tak buat lagi. Ini tak buat lagi, saya cerita. Ini saya cerita kalau kita tak buat apa-apa lagi dekat model pun tak ada seperti ini. Okey. Kita kena buat macam ni lah. Tulis nama dan sebagainya, sama kaedah. Tapi macam semalam dah ada, saya just copy je. Copy tulisan saja. Okey, copy. Select. Saya bukan boleh copy kat situ. Saya ambil edit, copy. Edit, copy with base point. Saya ambil base point saya kat sini. Senang macam tu. So, saya lihat objek ni. Sebab jarak dia sama. Kalau tak sama, tak boleh. Okey. Nak boleh tu kena susun kemudian lah. Kalau katalah, kan boleh. Boleh, memang boleh. Tapi susunlah kemudian. Okey. And dengan ni. Enter. Okay, dah selesai. Pergi dekat A3 ni. Okey. Kita edit balik semula. Paste. Nampak tak? Kita ambil point yang ni. Sebab kita dah setting dia sebagai set as a viewpoint. Base point. Jadi kita tak kat sini. So, sama je lah kedudukan dia. Nampak dia lari sikit. Asal paper sama kan? A3 tadi. Asal dia lari kan? Asal dia sama. Okay, saya galikan lah. Tarik dia. Tarik dia sikit. Pastikan base sama lah Sekejap saya cek. Patutnya kena sama. Macam ni boleh dia lari. Okay, M ni saya ubah tengah sikit. Dia tak tengah. Okey, kita tengok jap. Saya cek jap ukuran. Dimensi lah terus. Patutnya 60. Betul? Betul. 120. Betul? Aku tak kena. Maybe point kat sini kot. Betul, 20. 10 betul. Ini ada medical style ni, saya tak tahu mana jadi kenapa edit macam ni. Ok, patutnya dia boleh tadi. Ukuran saya buat betul. Tak apalah, nyanyi dah boleh lah ni. Ok, macam itulah cara dia. Ok, ni dah settle. Dah settle A3. So, nak buat cara itu, nak ambil tulisan dia, boleh. Tapi itulah, takut dia lari. Tapi tak apa, nanti kita movekan dia. Edit, copy with space point, select simbol dulu. Okay, saya nak select base point dia. Saya ambil bucu Okay, lepas tu saya ambil simbol. Simbol yang tu nanti saya ambil kemudian. Sekejap. Select. Apa yang terkandung lah. Kalau kita tak buat lagi, kita boleh select semua ni. Sekejap saya tunjuk. Saya akan tunjuk sesuatu. Sekejap ni. Mana? Nanti kalau enter. Okey dah. Saya pergi edit, saya paste. Bucu kan. Maknanya ada lari ni. Okey dah. Settle ni. Kita movekan ni. Zoom, klik je. Tarik pelan-pelan.
Tekan F8 auto on. Auto on ni maksudnya kita pastikan ni on lah. Tapi tak ada adjust tak apa. Oh, saya terlupa satu lagi Apa disemak tajuk tak ada apa lah tu. Oh, tak padam. Itu ni trim. Okey dah. Macam ni material ni semua ni betul pula. Sini pula dia lari. Okey. Kopi ni. Okey, contohlah ni awak tak buat. Okey, ni awak tak buat. Awak boleh padam ni. Okey, contoh. Okey, kosong. Ni satu langkah cara saya ajar. Edit ni sama juga cara. Copy with base point. Base point dekat sini. Select semua. Klik. Dah. Pergi paper A1. Pergi edit. Paste. Okay. Letak dekat sini. Pun boleh. Kan senang. Jadi langkah tu yang ada yang senang. Tapi kena tahulah. Kena mahir. Okay. Saya pun masih belajar lagi. Masa tu pun tak kerti. Okay. Dah tahu cara. Boleh faham. Okay, sekarang kita kena tahu cara je sebenarnya. Okay, kita masukkan simbol yang ada kat sini. Kita nak kena ambil, bawa dia kat situ juga. Copy. Setiap semua tu paper. Salah. Copy yang salah. Copy kat sini. Tak payah base point. Klik je. Okay, lepas tu kita paste. Edit, paste. Paste kat tepi. Nanti bila nak pakai berguna. Okay. Ni pun sama. Edit, clipboard, paste. Kita edit, clipboard, paste. Banyak cara. Pergi kat A1, pergi kat sini, edit, paste. Itu salah satu. Okay. Ada dua macam langkah. Okay. Dah selesai ni. Paper dekat MV setup cara dia. Dekat sini bukan cara MV setup, tapi dia page manager. Okey, mula create dulu ukuran kertas, masukkan dulu, setkan, okey, setupkan dulu ukuran kertas A4, A3, okey. Dah dapat paper, setupkan paper tu A2, kemudian tu A1. Okey, cara dia dengan kita pergi page manager lah. Okey, kemudian dah page manager, kita letaklah satu ni. Kita modify, ni pun modify. Okay, selepas dah modify, dah tetapkan ukuran, dah tetapkan dah tetapkan nama printer, dah letakkan nama cara nak plot. Okay, kemudian tu nak tengahkan dia ukuran kertas dan sebagainya, dah setting. Barulah kita masukkan offsetkan ni, buatkan rectangle. Okey, rectangle ni dah boleh padam, tapi saya tak suka padam, saya biarkan je. Kadang-kadang dia boleh jadikan guide yang lain. Okey. So kita dah ada kertas kat sini secara layout, so kita nanti boleh masukkan drawing-drawing kita dalam kertas yang ni. So melukis dekat kawasan ni, melukis nanti kita boleh lukis kat kawasan ni. So ini kita boleh tepikan dia. Okey, kadang-kadang dia mengganggu kita punya kerja. Jauhkan daripada titik origin kosong-kosong ni. So ini kita letak sini. Nanti bila nak pakai, nak guna baru kita letakkan tengah-tengah. So ini macam ni. Okey. Ada lagi tak? Tak ada dah. Jadi nanti awak ada dua-dua kertas lukisan. Satu kalau kata kena buat dalam model, awak terus jelah buat border ni dekat sini dah ada. Terus jelah buat, masukkan dia. Contoh kalau ada lukisan guna A3, awak just copy je. Copy semua ni. Yang lain-lain tu tak perlulah. Okay, yang ini semua tak perlu. Ni pun sebenarnya tak payah. Klik dia, bawa lah dia dekat tengah-tengah kawasan XY ni. Okay. Macam tu. Pun boleh. Jadi ni boleh masuk kemudian. Ni ada lagi.
So ini kalau kita set up dengan kaedah MV, kita buat ukuran ni, borderline ni semua menggunakan kaedah MV setup. Okey, dan ini copy je lah. Kalau dekat layout ni kita guna page setup manager. Bagaimana kalau kita nak pakai lagi, ada banyak paper kita nak guna. Yang ini kita guna paper landscape. Kita macam nak ubah dia portrait. So kita boleh klik, ada kat sini move or copy, klik A4 ni kita ambil, kita create as a copy, kita OK. So kita ada dua nama A4. Okay, 1, 2. So ini kita boleh ubah jadikan A4P portrait. Okay, yang ini kita ubah dia jadi A4 landscape. Jadi tak keliru nanti. Sekejap, dia nampak tu. Tak nak. Landscape L besar. Okay, L tu maksud landscape. P ni bila kita klik dia, dia macam portrait, dia macam landscape juga. So kita nak ubah dia. Macam mana cara nak ubah? Kita klik, kita pergi page setup manager balik semula. P ni, okay, kita modify, kita tukar jadi portrait. Okay, kita tukar jadi portrait. So kita OK. Yang lain kita dah setting, so jangan ubah apa-apa. Kita OK je. Okay, lepas tu kita close. Paper ni jadi macam ni. So ini kita perlu rotation kan. Kita kena macam mana nak buat. Kita pergi rotate, klik. Okay, kita tengah-tengah pun boleh. Kita pastikan F8 saya on. F8 saya on. Klik. Okay, dah selesai ni, kita ubahlah, movekan dia, bagi dia kosong dekat-dekat. Okay, kita bawa dia ke sini. Okay, tak apa, movekan je lagi. Jangan rasa panik. Puan macam mana puan? Tak apa. Relax. Tu sikit-sikit bawa. Dah selesai. Tapi kita tak nak dia macam ni. Ini kita kena move, keluarkan dia. Okay, ini semua kita kena keluarkan dia. Semua ni select semua. Macam ni, select dia. Ini pun sama. Okay, bawa dia ke luar sini. Kita pusingkan dia balik. Okay, kita akan ambil tulisan dia je. Garisan kita tak ambil, sebab garisan tu kita dah kena ubah sedikit. Sini sama 10 offset. Okay, 10. Sini 25. So offset 25. Sini 50. Okey, trim. So kita ambil satu-satu. Movekan ni satu-satu. Kita adjust kat dalam. Kan F8. Kita letak dia. Okey. Kemudian tajuk pula kita bawa. Okey. Dia pun sama, move. Kita buat sesuatu. Tapi kita tengok kalau nanti kita setting. Okey, tak apa ni, kita boleh betulkan kemudian. Kita move dulu ni.
Okey. Kita buat ni, double klik, kita buanglah. Ni pun sama, double klik. Sorry. Ini tak perlu. Sini IKM. Copy. Sekejap ni. Lupa saya. Portrait ni. Buat je lah. IKM dia sebab tak muat. Nombor 7. IKM Jasin. F8 off. Nanti dia terikat. Okey, ni boleh tak nama awak, tajuk apa, tarikh. Ini bulan, contoh 0508. Nak tengok muat tak? Macam tu. Skala 1:1. Lukisan. Okay. Macam tu. Ya, macam tu. Simbol letak kat atas. So dah selesai. Macam tu Jadi itu kalau nak copy. Kalau ada lagi nak pakai, nak guna juga, pergi sini. Saya saja ulang lah Move of copy supaya awak nampak. A3, create a copy. Okay. So ini tata block yang satu lagi pula. Tata block lain. Tata block A. Saya buat A jugalah So macam mana tata block A tu kita kena tengok jap. Kita buang ni. Kita buang ni. Saya tak nak buang ni. Saya tak nak ni. Nanti saya nak copy kat lain. Guna lain. So saya save jap. Terlupalah nak save. Okey, kita ambil daripada tugasan saya jap. Pada start ni kita ambil dekat metrik data block jap. Sekejap dia still. Okay. Nak tahu ukuran. Okay, pergi jap. Bateri ni saya ada dua. Satu yang macam ni kan. Satu lagi yang macam ni. So bila kita nak guna, kita boleh pilih salah satu data block yang mana. So ini saya just copy je lah Saya ambil edit. Saya copy with space point. Klik. Sebab awak dah tahu cara. Klik. Select semua. Enter. Okay, saya pergi dekat setting file saya ni. Alright. Saya ambil edit. Saya paste as a block. Ataupun paste saja. So saya bawa. Klik. Okay, dah ada. Ni saya buang lah. Tak perlu. So nama saya lah Okay, ini cara. Nanti kita ubah ni lah. Okay, ni kita nak masuk nama IKM. So ini kita boleh betulkan lah. Klik kat sini. Okay, ambil 7.
IKM Jasin. Okay, move. Kalau kata, alamak, IKM Jasin je puan, tak cantik lah puan, kan, contoh, tak nak penuh, editkanlah. Contoh lah, saya beritahu je, saya okey je tu. Institut Kemahiran, muat tak? Marah Jasin Melaka. Ni kita letak tengah. Okay, move. Tak muat. Kena pendekkan ni. So move. Betul. Kenapa? Sebab ada gangguan lain. So saya tak suka dekat-dekat. Saya pergi jauh sikit ambil space phone saya. Okay. Okay. Settle ni. Dekat sini tak ada kan? Kat sini tak ada. Betul? Kita ubah ini kita buang. Apa susah-susah? Pakai kan dah senang je. Bila kita dah faham. Saya ajar copy dulu. Pergi kat balik semula A3 ni. Saya copy. Pergi mana? Edit. Lepas tu pergi copy with space point. Dan tu kita klik je point kat sini. Dan kita select lah objek. Okay. Dah. Pergi patah balik kat model. Kita ambil apa? Edit paste. Okay, paste. Kita klik lah paste kat sini. Dah siap. Okay, so ada dua. So kita tak boleh guna ni untuk ni, kita kena ni lah, copy dia, simpan satu salinan. Nanti sekarang kalau kita dah terdelete, dia kenyanya lah so kita letak atas ni lah. So ada dua jenis data block yang berbeza. Okay, satu yang macam ni. Kalau saya suka guna yang ini sebab dia banyak ruang untuk kita melukis. Okay, jadi terpulang lah pada pengajar. Okay, nak guna yang mana. Alright, dah siap. Satu guna MV setup, satu guna paper layout. So dua-dua boleh guna paper. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Okay, terima kasih sudi mendengar dan juga menonton dan belajar dengan saya. Alhamdulillah.